ini, nak jaga itu, nak jaga ini. Sebab tu kadang-kadang dewanya sampai 10, 15 kanan, 15 kiri. Sebab itu juga dewa mereka banyak. Dewa hujan, dewa makan, dewa kahwin. Dewa mereka pun kata sibuk duk jaga orang kahwin, sampai mereka pun tak kahwin. Setahun sekali baru kahwin. Tu nama dia Tepusam. Duk 2 malam, lepas tu pisah. Tahun depan pula jumpa pula. Itu Tepusam. Jadi dia bayangkan Tuhan ni dalam keadaan lemah. Dia tak boleh nak kontrol semua. Padahal maha suci Tuhan daripada sifat lemah. Dalam agama Kristian macam itu juga. Dia kata Tuhan dah tua, bukan larat, bukannya mampu nak buat semua. Sebab tu dia perlukan anak. Datanglah Tuhan anak. Tuhan anak ni muda. Tuhan anak ni bakal menggantikan bapa. Dia mari pula 2 dalam 1, 3 dalam 1. Sebab dia membayangkan Tuhan itu macam manusia. Kita pun selalu sebut, encik, saya ada 2 tangan je encik, saya tak mampu nak buat kerja semua encik. Jadi dia letakkan sifat tu pada Tuhan. Dia bayangkan Tuhan 2 tangan, macam mana nak kontrol seluruh alam ni, macam mana? Ni budaya-budaya yang dipanggil sebagai ahli falsafah, yang berfikir hanya kepada apa yang mereka lihat dan mereka fikir. Sesuatu yang mereka tak nampak, mereka tak dapat mencapai, dan mereka menolak apa yang mereka tak nampak dengan mata kepala mereka. Baik, orang yang mengatakan Allah itu tak tahu secara mendalam, seperti saya sebutkan dulu, ada orang kata Tuhan tak tahukah di negeri Aceh ni banyak budak-budak, kenapa didatangkan tsunami, mati beribu orang. Masa berlaku tsunami, Tuhan di mana? Orang macam ini menganggap Tuhan tak tahu, Tuhan tak berilmu, maka hukumnya adalah kufur. Dan kufurnya golongan ini berdasarkan kepada 5 sebab berikut. Yang pertama, kufurnya mereka itu kerana mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala dengan juz'iyat. Mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada ilmu Allah, ada bahagian-bahagian. Ada bahagian mereka percaya, ada bahagian yang mereka tidak percaya. Mana bahagian yang mereka nampak sesuai, mereka ambil. Mana bahagian yang nampak tak apa sesuai, mereka tolak. Maka hukumnya adalah kufur. Contoh, kita nak sembelih binatang. Ambil seekor ayam, kita pun ambil hammer, pemukul, kita pukul di kepala ayam tu. Baring ayam tu, kita pun pam, pukul dia. Bila tanya kenapa kamu buat macam itu, senang, cepat mati ayam ni. Ataupun yang lebih lemah lembut, dia ambilnya jarum, dia cocok ayam tu bagi mati di tengkok dia. Kenapa buat macam ni? Kenapa tak disembelih? Dia kata ayam ni kalau mati macam ni lagi senang, dia pergi dalam aman, tak sakit. Sembelihkan kan tu jadi zalim, kata dia. Agak-agak tuan-tuan, ayam tu tuan-tuan nak makan tak? Ayam yang dicocok dengan jarum tu nak makan tak? Tak. Pasal apa tak? Pasal bangkai, pasal najis bangkai. Sebab apa bangkai? Sebab tak disembelih. Kenapa sembelih? Sebab Allah suruh sembelih. Maknanya kalau kita tukar dengan cocok, kita ganti dengan injek, kamu tak setuju, saya tak setuju, kita tetap kena sembelih, mesti sembelih. Sebab apa kena sembelih? Sebab Allah suruh sembelih. Oh, bagus. satu. Sekarang Allah kata bagi orang mencuri hendaklah dipotong tangan dia. Nak buat tak mau buat? Tak boleh buat ustaz. Kenapa? Zalim. Pasal apa zalim pula? Ialah kita lebih baik kita menyediakan prasarana pekerjaan yang baik kepada mereka, supaya bila mereka mendapat ekonomi yang kukuh, mereka tidak mencuri. Saya tidak nampak potong tangan itu menyelesaikan masalah kecurian. Tapi masalah dia Allah yang suruh potong tangan. Macam mana Allah suruh sembelih ayam?
Tadi kamu kata tak boleh injek sebab Allah suruh sembelih. Sekarang kenapa kamu tak memotong tangan pencuri sedangkan Allah yang suruh? Inilah dia yang dikatakan kufur. Sembelih ayam ikut hukum Islam. Hukum orang membunuh mencuri tak ikut hukum Islam. Kufur lah. Sebab apa kufur? Sebab dia kata Allah tak tahu. Allah hanya tahu cara sembelih ayam, maka turun hukum sembelih. Tapi Allah tak tahu cara untuk menyelesaikan masalah kecurian. Kita tak sesuai dengan hukum potong tangan, kita hendaklah buh penjara. Kufur nama dia. Sebab menganggap Allah bodoh satu tempat dan Allah cerdik satu tempat, sedangkan Allah maha berilmu pada semua tempat. Kafirlah hukum dia. 51 tahun kita dikafirkan begitu. 51 tahun kita diwar-warkan, tak sesuai. Berapa ramai orang yang mati dalam keadaan i'tiqad dia, potong tangan tak sesuai. Hukum bunuh kepada pembunuh tak sesuai. Hukum hudud tak sesuai. Dia mati itu dalam keadaan menganggap hudud tidak sesuai. Yang sesuainya apa? Haji di Mekah. Tak sesuai haji di Kemensah. Kenapa buat haji di Mekah? Kan senang buat haji di Kemensah. Jimat belanja, tak ada teruk-teruk, tak ada panas-panas. Tak boleh ustaz, haram, tak sah. Kita kena buat di Mekah aja ustaz. Habis tu kenapa hukum hudud kamu tolak, kamu ganti dengan undang-undang British? Menunjukkan bahawa British law lebih baik daripada Islamic law. Bila jadi macam itu, maknanya kamu dah menganggap British lebih baik daripada hudud, daripada Allah. Kafirlah kamu. Ini kufur yang pertama. Kufur yang kedua, mereka mengingkari hasyrul ajsad. Hasyrul ajsad maknanya perhimpunan jasad selepas kematian. Tuan-tuan rujuk di dalam surah Yasin ayat yang ke Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat berapa? Surah Yasin? Ayat 13. Wa darib lahum masalan ashabal qaryah. Allah sebut pada ayat 13, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan kematian, orang yang mati. Manusia ni asalnya mati, lepas tu hidup, lepas tu mati, lepas tu hidup. 2 kali hidup, 2 kali mati, lepas tu hidup, tak mati-mati. Asal kita mati. Apa dalil asal kita ni mati? Allah sebut dalam Quran, Allazi khalaqal mauta wal haya. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Allah sebut mati dulu, baru hidup. Dulu kita mati, entah kita duduk di alam apa dulu. Sebelum kita lahir tu 84, sebelum kita lahir tu 64, sebelum kita lahir tu 54, kita duduk di mana? Kita mati. Bila kita lahir tu 54, kita pun hidup di dunia. Sebelum itu kita hidup di alam rahim, kemudian kita hidup di alam dunia. Awal kita mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup semula. Jadi 2 kali hidup. Hidup 2 kali, bukan sekali. Sebab ada lagu yang hidup hanya sekali, mesti senang hati. Tuan-tuan ingat lagu tu? Tahun 60-an dulu. Hidup hanya sekali, mesti senang hati. Mambo. Panca Sitara dulu. Panca Sitara. Punch apa makna? Panca apa makna? 5. Panca Sitara. Sebab tu kumpulan Panca Sitara 5 orang. Seorang penyanyi, seorang lagi je tu. Tara Kuca, Tara 4 orang, campur 5 orang. Panca Sitara 5. Baik, kemudian satu lagi Punch, cerita Chip tu. Hak mana ingat cerita Chip tu 70-an ni, ingatlah Punch. Baik, satu lagi hak badminton, Punch Gunalan. Baik, kemudian mereka mengingkari hajarul ajsad. Allah kata kami yang akan menghidupkan orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan hidupkan balik orang yang dah mati. Bila? Di mana?
hari kiamat, siapa yang dihidupkan? Semua makhluk. Manusia